Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zanidah binti Itnin akan membuat pembentangan yang bertajuk Kit Pembelajaran untuk Jenis-Jenis Struktur Kristal. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Khaironiza bin Panyo, saya sendiri Zanidah binti Itnin, Ahmad Azhan bin Muhammad, Maslinda binti Rahmat dan yang terakhir adalah Naziha binti Muhammad Noor. Pengenalan. Kit pembelajaran ini merupakan salah satu bahan bantu mengajar yang dibuat melalui bola berwarna-warni dan bersifat kukuh. Kit pembelajaran ini reka bentuk untuk memberi pelajar pemahaman yang lebih jelas tentang jenis struktur kristal yang terdapat dalam atom dan molekul. Ada pelbagai jenis bentuk molekul hablo, di antaranya ialah simple cube, body center cube, BCC, face center cube, FCC dan hexagonal closed pack HCP. Penyataan masalah dari segi pemahaman dan pengiraan. Yang pertama, pelajar suka mengimajinasikan struktur atom. Yang kedua, pelajar susah memahami pengiraan struktur atom. Yang ketiga, pelajar sukar untuk melukis semula struktur atom dengan betul. Tujuan, objektif kit pembelajaran ini dihasilkan. Yang pertama, untuk menghasilkan alat bantu mengajar model 3D bagi memudahkan pelajar memahami struktur atom semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Yang kedua, sebagai pemudah cara pelajar memahami jenis-jenis struktur hablo yang terdapat dalam molekul atom. Dan yang ketiga adalah pelajar dapat membuat pengiraan struktur atom dengan cepat dan tepat. Kaedah pelaksanaan. Kaedah ini berkaitan adalah dengan keberkesanan alat bantu mengajar di kalangan pelajar-pelajar bagi kursus DJJ 30113 Material Science ini. Kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap keberkesanan alat bantu mengajar ini. Kajian pengukuran keberkesanan ini terdiri pada seperti berikut, iaitu borang kaji selidik yang menggunakan perisian Google Form. Golongan sasaran adalah pelajar-pelajar yang mendaftar kursus Material Science, iaitu pelajar dari kelas DKM 3B dan DKM 3D. Kelas DKM 3B diberi kit pembelajaran sewaktu proses PNP dijalankan, manakala kelas DKM 3D tidak diberi kit pembelajaran. Kita menggunakan 4 skala pilihan, iaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju dan tidak setuju. Ini merupakan contoh Google Form yang telah diberi kepada pelajar dan soalan-soalan yang telah diberi. Hasil dapatan boleh kita lihat pada graf yang dipaparkan, iaitu kebanyakan pelajar semuanya setuju supaya kit ini dihasilkan. Okey, proses kajian berkesanan di mana berdasarkan raja, lebih 98% memberi maklum 15 bersetuju, di mana alat bantu mengajar ini terbukti berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran semasa. Ini membuktikan alat bantu mengajar ini dapat membantu pelajar dalam memahami proses pengajaran dan pembelajaran. Terdapat sebilangan kecil 2% pelajar tidak bersetuju tentang keberkesanan alat bantu mengajar ini. Maklum balas, pelajar-pelajar yang mula tidak setuju adalah kerana mereka inginkan alat bantu mengajar yang mencukupi untuk mereka mendalami proses PNP. Jadual berikut merupakan perbezaan di antara perkara proses yang sebelum dengan yang sekarang. Contohnya, daripada segi aspek menjimatkan masa semasa menyampaikan kuliah. Sebelum ini, pensyarah mengambil masa lama untuk menamatkan kuliah. Tetapi selepas kit ini dihasilkan, pensyarah dapat menjimatkan masa kuliah sehingga 90% dan seterusnya dapat mencapai objektif pembelajaran. Yang kedua, memahami isi pembelajaran. Sebelum, pelajar kurang jelas dengan pembelajaran yang diajar. Selepas, pelajar dapat memahami dengan mudah dan jelas sekiranya bahan ini dijadikan sebagai rujukan dan panduan. Yang ketiga, dorongan dan minat. Sebelum ini, pelajar akan merasa bosan kerana hanya mendengar penerangan sahaja. Selepas, pelajar akan tertarik dan berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang tajuk tersebut. Dan yang keempat adalah memahami konsep pengiraan. Sebelum, pelajar kurang jelas konsep pengiraan jumlah atom per unit sel. Selepas, pelajar mudah memahami konsep pengiraan jumlah atom per unit sel. Impact, keberkesanan ataupun analisis. Berdasarkan rajah 3 di atas, dapat kita simpulkan kelas DKM 3B menguasai ujian 1 di mana pelajar memperolehi markah yang tertinggi 41 hingga 50 markah adalah seramai 16 orang berbanding kelas DKM 3D. Seramai 14 orang bagi markah 41 hingga 50. Manakala bagi markah yang terendah sekali iaitu 21 hingga 30 markah,
seramai 9 orang sahaja pelajar di KM3B berbanding kelas di KM3D, iaitu seramai 12 orang. Sebelum ujian 1 dijalankan, kit pembelajaran ini telah diberikan kepada kelas di KM3B, manakala kelas di KM3D tidak diberi kit pembelajaran. Ini supaya terdapatnya perbezaan tentang keberkesanan kit tersebut. Ini membuktikan kepentingan kit pembelajaran tersebut perlu diberi kepada pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Okey, selepas markah ujian 1 diperolehi, kelas di KM3B telah diberi kit pembelajaran dan diajar semula supaya mereka dapat melihat keberkesanan kit tersebut, di mana pelajar dapat melihat dengan jelas struktur molekul atom tersebut dan sekaligus pelajar dapat mengingati dengan mudah struktur molekul tersebut. Berdasarkan darjah 4, kita dapat lihat perbezaan markah peperiksaan akhir pelajar di KM3D, di mana dapat peningkatan markah dan memperolehi markah 81 hingga 100, iaitu seramai 11 orang, setara dengan pelajar di KM3B. Untuk jumlah pelajar yang memperolehi markah rendah, iaitu 41 hingga 60 markah, dapat dikurangkan kepada 7 orang sahaja. Kelas di KM3B memperuntukkan kedudukan selesa, hanya 2 orang pelajar sahaja yang memperolehi markah 41 hingga 60 markah. Ini sekaligus membuktikan kit pembelajaran ini dapat membantu pelajar skor markah semasa peperiksaan akhir berlangsung. Kesimpulan, hasil yang diperolehi daripada analisis keberkesanan telah membuktikan bahawa alat bantu mengajar ini mampu memecahkan kebuntuan yang dihadapi pelajar dari sifat jemu atau bosan terhadap subjek teori. Kit pembelajaran ini dapat menarik minat sifat ingin tahu. Kit lebih ceria dan kit pembelajaran ini mampu menguatkan interaksi dua hala antara pensyarah dan pelajar. Yang ketiga adalah pelajar rajin bertanya bukan pelajar mempunyai sifat ingin tahu yang mendalam terhadap topik mata pelajaran tersebut. Oleh itu, pelajar ini mempunyai kelebihan untuk menguasai mata pelajaran metode sains dengan mudah. Pensyarah boleh membawa kit pembelajaran ini ke dalam kelas bagi mewujudkan suasana proses pembelajaran dan pengajaran dengan ceria dan berkesan. Dan kesimpulannya, kaedah pembelajaran menggunakan kit pembelajaran ini dapat digunakan sepenuhnya dalam subjek metode sains di peringkat diploma. Kit pembelajaran ini dapat membantu pelajar menguasai topik berkenaan struktur molekul atom. Saya akan tunjukkan video yang telah yang saya buat dan hasil inovasi yang telah saya buat menggunakan kita menggunakan kayu dan kita menggunakan polimer. Ini videonya ya. Simple cubic. Body-centered cubic. Face-centered cubic. Hexagonal closed packed. Diharap anda dapat berpuas hati melihat dengan video inovasi yang telah dihasilkan oleh kumpulan kami. Simple cubic. Simple cubic. Dengan berakhirnya tayangan video inovasi itu tadi, berakhirlah saya punya pembentangan untuk pembentangan kita yang kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.